Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Hari ini saya nak ceritakan kisah bila mana seorang pemuda yang beriman yang sangat berani untuk bertemu dengan Dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ingat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, ketika bila mana kamu nampak saja Dajjal, hendaklah kamu lari daripada dia. Tuan-tuan, kisah ni nak ceritakan seorang pemuda yang sangat berani untuk bertemu dengan Dajjal. Lalu pada ketika itu, sebenarnya tuan-tuan, Dajjal ni kata Nabi SAW dan juga kata para ulama', Dajjal ni pada hari pertama kemunculan dia keluar saja tuan-tuan, dia mempunyai 70,000 pengikut ataupun 70,000 followers. Allahu Akbar, sangat hebat tuan-tuan. Bila mana pada ketika itu telah ramai dikumpulkan pengikut ataupun follower dia, sebenarnya tuan-tuan dan perempuan, follower ataupun pengikut Dajjal ni daripada hari ke hari, tiap-tiap hari dia akan meningkat berpuluh-puluh ribu, bukan beratus, berpuluh-puluh ribu. Dan pada ketika itu tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cukup kuat tentera-tentera dia, lalu dibina satu tembok ataupun kubu. Kata para ulama', Dajjal ni akan membina satu kubu ataupun tembok, iaitu berada di atas bukit ataupun berada di atas gunung. Sebab Dajjal ni sombong dan juga belagak, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Lalu pada ketika itu dia akan melatih tentera-tentera dia akan suruh tentera-tentera dia untuk jadi kuat dan untuk jadi seorang yang kejam. Maka marilah kita sama-sama untuk menyelusuri cerita kisah pemuda ni. Dan pemuda ni pun terus mencari Dajjal. Dan pada ketika itu dia ternampak ada satu kubu Dajjal. Dan pada ketika itu dia terus menghadap kepada pintu, iaitu pintu tentera-tentera Dajjal tadi. Lalu tentera-tentera Dajjal tadi di luar pintu tadi, dia bertanya kepada pemuda tadi, "Wahai pemuda, kamu nak berjumpa dengan siapa dalam keadaan garang dan sombong?" Lalu pada ketika itu pemuda yang beriman tadi beritahu, "Aku nak bertemu dengan si Dajjal celaka ataupun si Dajjal penipu." Lalu pada ketika itu tentera-tentera yang dengar tadi, yang pemuda tadi beritahu si Dajjal penipu ataupun si Dajjal yang sangat teruk, lalu pada ketika itu tentera-tentera tadi pun keluar dan mereka menghirit pemuda yang beriman tadi untuk masuk ke dalam. Dan pada ketika itu mereka menghenyuk pemuda tadi, mereka memijak pemuda tadi. Dan pada ketika itu keluarlah seorang tentera dan berkata, "Wahai tentera-tentera Tuhan Dajjal, jangan kamu cuba membunuh pemuda tadi, kerana Tuhan kita sendiri akan bunuh." Mereka beranggapan bahawasanya Dajjal itu adalah Tuhan mereka. Tuan-tuan, mana mungkin kita sebagai hamba Allah Ta'ala mengakui itu Tuhan? Tapi bagi mereka mengakui itulah Tuhan mereka, iaitu Al-Masihid Dajjal. Dan pada ketika itu tuan-tuan, lalu pemuda tadi diheret dan dibawa bertemu dengan Dajjal. Dan pada ketika itu Dajjal bertanya kepada pemuda tadi, "Wahai pemuda, siapakah aku?" "Kamu adalah Dajjal si penipu," kata pemuda tadi. Dan pada ketika itu tuan-tuan, Dajjal beritahu, "Alastu bi rabbikum," bukankah aku Tuhan kamu? "Bukan, kamu adalah Dajjal si penipu." Lalu pada ketika itu Dajjal tadi pun terus membunuh pemuda tadi, lalu terkerat dua. Lalu pada ketika itu Dajjal telah membunuh pemuda tadi dengan kejam. Dia buat apa? Dia bunuh, dia kerat dua tuan-tuan. Dia memakai senjata apa? Senjata yang hebat yang tidak diketahui tuan-tuan, senjata tersebut. Lalu pada ketika itu badan si pemuda yang belah kanan tadi tercampak di mana sejauh tombak dilemparkan. Dan sebelah kiri pun sama juga, sejauh mana tombak dilemparkan. Dan pada ketika itu Dajjal bertanya kepada pengikut ataupun tentera-tentera dia, "Wahai tentera-tenteraku, sekiranya aku dapat menghidupkan kembali pemuda ini, apa kamu kena sebut pada aku?" Lalu pada ketika itu tentera-tentera Dajjal beritahu, "Sebenarnya kamu adalah Tuhan aku yang paling hebat." Masya Allah tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, mereka mengakui bahawa Dajjal tadi adalah Tuhan mereka. Lalu pada ketika itu Dajjal terus menghidupkan kembali pemuda tadi. Tuan-tuan,
Dajjal hidupkan balik pemuda tadi, dicantumkan balik, dan pada ketika itu ramai tentera-tentera bersorak mengatakan, kamu adalah Tuhan aku, wahai Dajjal. Lalu pada ketika itu hiduplah kembali pemuda tadi yang beriman tadi. Lalu Dajjal bertanya balik kepada dia, wahai pemuda, aku telah menghidupkan kamu kembali, siapakah aku? Sebenarnya kamu adalah Dajjal si penipu, kata pemuda yang beriman tadi. Lalu Dajjal berkata, kum saja, dan pemuda tadi bercantum balik dan dihidupkan kembali. Lalu setelah dihidupkan kembali, lalu Dajjal bertanya kepada pemuda tadi, wahai pemuda, aku nak bertanya kepada kamu, siapakah aku sebenarnya? Kamu adalah Dajjal si penipu dan Dajjal si bodoh, kata pemuda tadi. Dan pada ketika itu Dajjal naik marah, tuan-tuan. Dajjal naik marah dan tentera-tentera Dajjal pun marah, tuan-tuan. Lalu pada ketika itu Dajjal membaringkan pemuda tadi di satu tempat, tuan-tuan. Bila mana pada itu Dajjal mengeluarkan pisau. Kata baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal mengeluarkan satu pisau dan hendak menyembelih si pemuda tadi. Lalu pada ketika itu ditakdirkan oleh Allah Ta'ala jadikan pemuda tadi, wallahu alam, dikatakan oleh para ulama ataupun riwayat menyatakan badan pemuda tadi jadi keras seperti tembaga, ataupun lehernya menjadi keras seperti tembaga. Wallahu alam. Kita terima pendapat ni dan kita ihtiram pendapat para ulama ni. Tak dapat Dajjal untuk membunuh pemuda yang beriman tadi. Dan pada ketika itu, kerana marahnya dia, lalu pemuda yang beriman tadi beritahu, sesungguhnya selepas ini kamu tidak akan dapat membunuh setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa keizinan daripada Allah Taala. Lalu pada ketika itu marahnya Dajjal tadi, Al-Masih Dajjal tadi, dia campakkan pemuda tadi ke dalam satu api gau yang sangat besar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, kata baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dajjal ni dia akan pergi kepada umat Nabi Muhammad dengan membawa iaitu satu api dan juga satu air. Maka jika barang siapa yang tidak mahu ikut Dajjal, maka dia akan campakkan dalam api. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kamu jangan takut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana orang yang tidak beriman akan memandang kepada api. Kerana kata Nabi, sebenarnya bila mana kamu berada dalam api, seolah-olah kamu berada dalam air. Mungkin tentera-tentera Dajjal bersorak beranggapan bahawasanya mereka telah berada dalam api, sedangkan itu air, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Itulah fitnah Dajjal, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Nabi paling takut dan juga para Nabi paling takut, bukan mereka takut tapi mereka telah selamat, tapi mereka takut pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana takut akan berlaku fitnah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana iman kita tidak kuat, kemungkinan mungkin kita akan terikut kepada Dajjal tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kelebihan Dajjal ni dia boleh menghidupkan dan juga boleh mematikan orang yang telah meninggal dunia. Bagaimana pula tuan-tuan kalau sekiranya Dajjal bertemu dengan kita dan beritahu, wahai si fulan bin si fulan, nak tak kamu kalau aku hidupkan orang yang kamu sayang yang telah lama meninggal dunia, aku hidupkan. Lalu kita pun diuji oleh Allah Ta'ala dengan keimanan yang sangat nipis, kita pun berkata, ya, hidupkan wahai Dajjal. Tapi dengan syarat, kata Dajjal, iaitu beriman kepada aku dan mengakui bahawanya aku Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita belum lagi diuji begitu, tuan-tuan. Belum lagi diuji. Maka kita kena selamatkan diri kita, tuan-tuan. Bahawasanya bacalah banyak-banyak surah Al-Kahfi dan surah Al-Mulk, tuan-tuan. Dia dapat menjaga kita, tuan-tuan, di dalam kubur, di dunia dan juga di akhirat. InsyaAllah, saya rasa sekadar itu saja, tuan-tuan, untuk maklumat tuan-tuan, iaitu kisah seorang pemuda yang sangat beriman, yang sangat bertakwa, yang sanggup bertemu dengan Dajjal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita kena elakkan daripada fitnah dunia dan juga fitnah Dajjal dan juga fitnah dalam kubur dan juga fitnah di akhirat dengan memperbanyakkan baca surah Al-Mulk dan juga surah Al-Kahfi. Jadi jadikan sebagai satu amalan untuk kita membaca tiap-tiap pagi dan juga tiap-tiap malam sebelum tidur. Wallahu alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.